Di antara perkataan yang digunakan, komunikasi yang digunakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ialah berkenaan dengan qaulan baligha. Ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam berbicara, maka baginda akan melihat dari segi sudut kadar akal mereka. Dalam satu hadis, apabila baginda menyebutkan khatibun nas ala qadri uqulihim, berbicaralah dengan manusia ini berdasarkan daripada bagaimana tahap pemikirannya, bagaimana tahap pengetahuannya. Kita tak boleh berkomunikasi dengan usia kanak-kanak ataupun dengan mereka yang berusia prasekolah 4, 5, 6 tahun, tetapi kita berbicara dengan dia seperti mana kita berbicara di dalam ruangan akademik dan juga ruangan ilmiah misalnya kata. Jadi kita nak bahas tentang ilmiah kepada dia sedangkan dia usia 4 hingga 5 hingga 6 tahun. Jadi dia hanya tahu do and don'ts. Ini kena buat, ini jangan buat. Tapi kita rationalkan dia, kenapa kena buat, kenapa ni tak boleh buat. Sebab itu kadang-kadang dia bertanya, kenapa tak boleh, kenapa boleh. Kita tak boleh nak gunakan hujah secara akademik dan juga ilmiah. Ini mengikut perbezaan mazhab, begitu kan. Mengikut pandangan-pandangan ulama yang muktabar, seperti mana sekian-sekian-sekian yang kewafatannya pada tahun sekian-sekian-sekian. Dia pun jadi panding kepala. Begitulah sebaliknya, kita menggunakan penghujahan-penghujahan yang begitu ringan dan rendah kepada mereka-mereka yang memiliki tahap keilmuan yang tinggi. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Perkara ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa surah Ibrahim ayat yang keempat melalui terjemahannya. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma arsalna min rasulin illa ila bilisani qaumihi liyubayyina. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami tidak mengutuskan seorang rasul pun melainkan perutusan tersebut kami gunakan bahasa kaumnya tersendiri agar dia dapat memberikan penjelasan kepada mereka. Surah Ibrahim ayat keempat. Jadi perutusan Rasul sallallahu alaihi wasallam ianya diutuskan menerusi lisanul Arab ataupun bahasa Arab. Baginda adalah bangsa Arab, kabilah Arab, dan bangsa Arab Quraisy pula adalah kabilah yang memiliki nilai bahasa yang paling tinggi dalam dunia. Sehingga mana syair-syair Arab ini dijadikan sebagai suatu rujukan. Tetapi disebabkan baginda Nabi ini lahir daripada kelompok masyarakat al-ummi, seperti mana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan dialah Tuhan yang membangkitkan seorang utusan di kalangan mereka yang tidak tahu membaca dan menulis, dan mereka ini diperintahkan ataupun dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran, dibersihkan, disucikan pegangan dan anutan mereka, dan juga diajar mereka tentang Al-Quran dan juga As-Sunnah walaupun mereka hidup dalam keadaan kesesatan suatu ketika dahulu. Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Jadi baginda Nabi dibangkitkan sebagai golongan yang tidak tahu membaca menulis, tetapi tidak menafikan keilmuan yang diperolehi menerusi ajaran yang dibentuk oleh Allah Ta'ala melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Jadi Nabi bukannya jahil, bukannya bodoh, bukannya sufaha ataupun safih, tetapi hanya disebabkan masyarakat sekeliling ketika itu tidak tahu membaca dan menulis, maka baginda pun terkesan. Tetapi dengan perantaraan Jibril yang sentiasa mendidik dan mengajar baginda Nabi melalui wahyu-wahyu, maka penghujahan-penghujahan baginda Nabi SAW ini adalah penghujahan yang sampai maksudnya kepada umat. Sebab itu kita melihat misalan kata apabila masyarakat Mekah berhujah dengan Nabi SAW berkenaan dengan apabila baginda menolak dan juga menyangkal segala penyembahan selain daripada Allah Ta'ala. Maka ketika itu penghujahan-penghujahan yang bersifat rasional, makna kata yang logik akalnya kamu boleh terima, maka perkara itu adalah perkara yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam menggunakan bahasa Arab, dan bahasa tersebut adalah bahasa yang sampainya kepada umat masyarakat pada waktu tersebut. Cuma tinggal ketika itu mereka ini tidak boleh menerima hakikat tentang apa yang telah dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah suatu kebenaran. Akhirnya ketika itu mereka meninggalkan kebenaran yang telah pun disampaikan.